Salam sejahtera tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Sekali lagi saya ambil kesempatan ini untuk menyambung semula apa yang telah kita diskusikan daripada video-video yang terdahulu. Dan begitu juga dengan segala penjelasan dan kupasan-kupasan yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan, sebenarnya adalah suatu usaha yang memberikan kita ruang dan memberikan kita satu lagi peluang alternatif untuk membuka minda kita dan untuk mula mengambil satu lagi inisiatif kepada kelangsungan hidup kita sebenarnya dalam saat di mana kita sedang menghadapi suatu bencana kemanusiaan yang sangat besar. Malah diberitahu juga berita yang hari ini dan malam tadi, keadaan semakin parah dan semakin gawat di seluruh dunia. Malah di Malaysia juga ada kes yang terbaru. Saya dimaklumkan dah 20 orang yang meninggal dunia. Takziahlah kepada keluarga-keluarga yang terkorban. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, anak saya sendiri juga adalah seorang doktor yang bertugas di hospital dan beliau juga berada di front line, berada di barisan hadapan untuk menangani kes-kes yang sedang gawat di Malaysia, kerana tugas sebagai seorang doktor dia kena hadapi apa juga dalam situasi itu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bagaimana setakat ini kalau dilihatlah daripada tajuk yang pertama disambung kepada kedua dan ketiga dalam menjelaskan tentang COVID-19 dan Imam Mahdi. Kerana apa yang telah saya sampaikan sebelum ini mungkin sedikit sebanyak telah memberikan suatu pencerahan ataupun suatu apa dapat saya katakan input yang mula menyentuh kapasiti tuan-tuan dan perempuan. Mungkin selama ni tak terfikir sebegini, tapi inilah saatnya untuk kita sama-sama berfikir tentang kisah Imam Mahdi versi yang berbeza. Imam Mahdi kisah akhir zaman versi yang saintifik, versi alamtologi. Dan dah biasa kita dengar berbagai-bagai versi-versi yang sebelum ini tentang kedatangan Imam Mahdi daripada ustaz-ustaz, daripada pengkaji-pengkaji akhir zaman yang lain. Jadi itu tidak saya nafikan dan tidaklah saya menolak atas tujuan untuk menyatakan mereka itu salah atau tidak. Jadi saya hanya nak memberikan satu lagi alternatif untuk tuan-tuan dan perempuan sama-sama merungkai dan sama-sama explore. Kita sama-sama menjelajah ruang di sini, ruang akal fikiran kita yang Allah beri dalam persoalan akhir zaman, dalam persoalan Imam Mahdi. Kerana bila kita melihat persoalan-persoalan yang sebegini, yang mana dikatakan misteri, kita akan sentiasa tergapai-gapai, kita terawang-awang dalam mencari suatu formula yang khusus, satu wadah yang jelas, kerana ia tidak dapat kita berikan dengan suatu fakta yang khusus, maka kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang keliru. Jadi di sini saya ingin memberikan tuan-tuan dan perempuan pendekatan alamtologi tentang persoalan Imam Mahdi, tentang persoalan akhir zaman. Dan dalam masa ini pula adanya peristiwa COVID-19, yang mana COVID-19 ini juga adalah sesuatu yang pasti ada hubungan dengan Imam Mahdi, sesuatu yang ada hubungan dengan pelaksanaan dan perjalanan Imam Mahdi di akhir zaman. Kerana kerap saya lihat di dalam media-media, dalam blog-blog membuat kajian-kajian tentang akhir zaman, mereka telah menyatakan begitu banyak kesan-kesan atau tanda-tanda ini ada hubungan dengan Imam Mahdi, ada hubungan dengan Dajjal katanya, ada hubungan dengan janji Allah. Dan itu adalah suatu yang kita tidak boleh terus menolak ataupun kita tidak boleh terus mengatakan benar atau tidak benar. Kita kena melihat itu sebagai suatu lagi input yang perlu kita canai, yang perlu kita perhatikan dan kemudian kita rujukkan kembali kepada sumber yang utama, yakni kepada Al-Quran. Kita kembalikan diri kita kepada Al-Quran, maka sumber apa sekalipun yang kita perolehi, kita akan lihat
kerana ibu kepada ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-gala ilmu itu datang daripada Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Maka ada satu perkara yang telah pun disediakan kepada kita, yang telah dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Maka apabila saya bercerita tentang Imam Mahdi, apabila saya bercerita tentang COVID-19, saya tidak akan menempelkan cerita-cerita sampingan atau saya menempelkan cerita-cerita yang tidak ada hubungan dengan saintifik atau hubungan dengan Al-Quran. Itu akan saya pastikan secara kekal, secara tetap, apa pun mesti dibawakan dengan fakta-fakta yang jelas, dan fakta yang jelas berbalik kepada hukum alam, dan hukum alam itu berbalik kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya tak silap saya dah episod yang kelima ni. Apakah yang nak disampaikan pula pada hari ini? COVID dengan Imam Mahdi. Nanti-nanti ya. Semalam saya dah terangkan tentang niat dia. Niat COVID-19. Ya. Maka sekarang ini apa pula yang nak saya sampaikan selepas niat? Apakah yang kita nak lihat tentang pendekatan yang diambil oleh COVID-19? Maka daripada situ kita akan dapat juga menghubungkan dengan Imam Mahdi. Kalau semalam niat, hari ini kita bercerita tentang hasilnya. Apakah hasil yang akan diperolehi daripada COVID-19 sebenarnya? Dia nak perolehi apa? Semalam saya ceritakan tentang niat dia nak atas penguasaan. Itu niat, nak menguasai. Hasilnya tu tadi balik kepada diri dia sendiri. Semalam saya terangkan sikit, hari ini saya perincikan lagi. Daripada niat, maka dapatlah hasil. Saya dah sentuh sedikit semalam, tapi hari ini saya jelaskan lebih lagi. Apabila lihat kepada COVID-19, maka hasilnya akan membawa kepada kesengsaraan, akan membawa kepada kemusnahan, akan membawa kita kepada kecelakaan, dan akan membawa kita jauh daripada kenikmatan hidup. Orang yang kena dihinggapi ataupun menghadapi masalah dengan virus COVID-19 akan hilang nikmat hidup, akan dikuarantinkan, akan diberikan suatu identiti khusus, takut didekati oleh semua, bahkan keluarga sendiri pun diasingkan daripada mereka-mereka yang telah disahkan menghadapi masalah akibat asbab daripada COVID-19. Maka hasilnya adalah meletakkan balik kemula pada cerita yang awal, cerita tentang pengasingan. Diasingkan kita, maka hasilnya adalah untuk membawa kita kepada kesengsaraan. Itulah tujuannya pun yang dibawa oleh COVID-19. Dia menuntun kita kepada perkara-perkara yang menyebabkan kita dalam keadaan yang tidak selesa, menyebabkan kita dalam keadaan yang tidak senang. Kita dikuatiri, ditakuti oleh semua masyarakat yang lain. Dengar saja kita ada masalah dengan COVID, maka kita akan dicop sebagai musuh tanpa kita sadari dan tanpa mereka sadari. Betul atau tak betul, cuba lihat siapa yang dah kena COVID-19 akan dijauhkan daripada masyarakat. Dan apabila berlaku dalam satu situasi, maka COVID-19 ini telah menjadi sebagai satu wadah, jadikan sebagai satu asbab untuk menjatuhkan yang lain pula. Contohnya baru-baru ini ada sekumpulan pendakwah yang telah melakukan usaha untuk diri masing-masing. Sebenarnya niat mereka itu benar. Mereka nak mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak mencari Allah, mereka nak mencari jalan Rasulullah. Yang saya masukkan ini adalah jemaah tabligh. Mereka mempunyai niat yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka tak kacau orang pun. Mereka tidak melakukan apa-apa keburukan kepada orang lain, malah mereka mengajak, datanglah ke masjid. Jadi persoalan itu adalah persoalan cara mereka. Tetapi apabila mereka ini telah dihinggapi dengan COVID-19,
Lihat apa hasilnya. Mereka juga telah dijadikan sebagai musuh oleh masyarakat. Hilang segala kebaikan mereka. Hilang segala perkara yang meletakkan mereka pada satu posisi yang baik, posisi yang indah, posisi yang dihormati sebelum ini, kepada posisi yang dibenci, dihina, difitnah dan sebagainya, atas satu makhluk yang sangat halus ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maka jika Iblis dan Dajjal ingin menggunakan COVID-19 ini sebagai cara untuk menghuru-harakan manusia, maka beliau telah berjaya sebenarnya. Beliau telah berjaya melakukan apa yang dia inginkan untuk menyebabkan manusia saling berbalah di antara satu sama lain. Tuan-tuan pun lihatlah di dalam media sosial. Lihat bagaimana ayat-ayat yang dikeluarkan. Tidak ada lagi rasa simpati. Tidak ada lagi rasa kasih sayang, kesian. Subhanallah, dah berlaku suatu suasana. Memang kita telah didominasi oleh COVID, bukan hanya pada jasad kita. COVID juga telah mengharungi dan telah mengerumuni pemikiran dan jiwa kita dalam suasana sebegini. Kita dah melihat keburukan pada orang lain. Sebabnya ada COVID di dalam tubuh badan dia. Di sini Allah telah menguji kita dengan satu perkara yang sangat kecil. Silaturahim telah pun berpecah. Saya lihat dalam media sosial tak putus-putus meletakkan hinaan kepada individu-individu ataupun kelompok-kelompok tertentu dikaitkan dengan COVID-19. Inilah hasil dia, tuan-tuan dan puan-puan. Hasil yang nak dicapai oleh COVID-19 membawa kepada kesengsaraan, kecelakaan, yang menghasilkan suatu suasana perbalahan di antara satu sama lain. Sedar atau tidak sedar ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Muhasabah diri atau tidak. Kawan kita itu tengah sengsara, mereka tengah sakit. Kita tambahkan lagi dengan meletakkan tomahan-tomahan yang tidak sepatutnya. Lalu apabila terjangkit kepada yang lain, kita akan tuding jari, engkaulah puncanya. Kenapa dia sakit? Engkaulah jadi berjalan, kenapa dia sakit? Kita tidak lagi lihat kasih sayang di dalam dominan kehidupan. Kita lihat banyak berlakunya proses menghukum. Begitulah yang saya terangkan semalam. Penguasaan COVID telah berlaku bukan hanya pada jasad. COVID telah menguasai keseluruhan jiwa dan raga manusia. Dan tanpa kita sedar, tuan-tuan dan puan-puan, telah pun menjadi zombie, telah menjadi jasad yang bergerak, tetapi tidak tahu lagi jiwa dia yang bagaimana. Maka hasil daripada keadaan ini tadi, berpuak-puaklah di antara satu sama lain. Saling tuding-menuding di antara satu sama lain. Ini hasil dia. Sama tak apa yang saya katakan tadi? Kesengsaraan, kecelakaan. Maka telah dipisah-pisahkan ini semua. Telah dilakukan dengan berbagai-bagai cara. Pisah di antara anak dengan ibu, suami dan isteri, teman-teman, keluarga. Hari ini, saat ini COVID telah dapat menghasilkan suatu tanggungjawab yang sepatutnya tidak boleh berlaku jika kita ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak patut berlaku suasana begini, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kita tidak sedar, maka datangnya COVID-19 telah membuka cermin, membuka diri kita yang sebenar-benarnya siapakah kita. Yang cuba kita sembunyikan, yang cuba kita letakkan dengan begitu banyak lapisan-lapisan pakaian-pakaian agar tidak nampak di dalam itu banyak keburukan ada,
panau, ada kurap di badan kita, tidak ada siapa yang nampak kerana ditutup dengan pakaian. Tetapi saat pakaian itu dibuka, maka terselahlah segala rupa yang ada pada tubuh badan kita. Maka COVID-19 telah membuka ini semua. Lalu bila kita lihat, kita berjalan lihat, oh dia tu ada kurap badan dia, kita takkan berani dekat dengan dia. Walaupun mungkin kita sebelum tu baik dengan dia. Maka bukan lagi persoalan baik atau buruk, tetapi persoalan pada saat itu, dia telah menjadi musuh kepada kita, secara langsung dan secara tidak langsung. Maka hasil daripada situlah, tuan-tuan dan puan-puan, wujudnya situasi-situasi yang sebegini. Situasi-situasi yang saling mencurigai dan satu sama lain. Maka hasil kepada kecelakaan oleh COVID-19, hasil kepada keburukan oleh COVID-19, itu sedang kita tempuh, sedang kita lalui. Sama ada kita bersedia atau tidak bersedia, kita bersetuju atau tidak bersetuju, inilah realitinya. Inilah status yang sedang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak pernah menghukum hamba-hambanya, kecuali hamba-hambanya yang menghukum diri mereka sendiri. Kita meletakkan suatu wadah ke depan, kononnya kita ada kelebihan, kononnya kita ada kemampuan, kononnya kita ada segala macam ketinggian dalam banyak perkara. Tapi apabila saat datangnya COVID-19 ini, tuan-tuan dan puan-puan, hasilnya balik lagi kepada hasilnya perpecahan sesama kita. Maka COVID-19 membawa pemecahan. Hasilnya adalah kepada pemecahan. Hasilnya adalah meleraikan ukhuwah. Hasilnya adalah memutuskan silaturahim. Hasilnya adalah sentiasa memastikan tidak ada penyatuan, tidak ada pergabungan, tidak ada sependapat, melainkan masing-masing dengan diri masing-masing, dengan kefahaman masing-masing, dengan kepercayaan masing-masing, dan masing-masing akan mempertahankan bahawa diri masing-masinglah yang paling benar. Sebagaimana yang saya terangkan semalam. Maka itulah hasil yang kita lihat pada hari ini. Daripada bencana, kebencanaan, kerosakan, kemusnahan. Maka hasil yang jelas dirumuskan kepada kesemua itu tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Pemecahan. Pemecahan yang ada dalam diri kita. Memisahkan jantung dengan akal. Memisahkan kaki dengan tangan. Memisahkan mata dengan telinga. Masing-masing ada bahagian masing-masing. Bayangkan kaki nak berjalan tanpa mata. Apa yang akan berlaku? Nak berjalan juga kaki tu. Hati kata nak jalan juga, tapi dia tak nak gunakan mata. Mata kata tak boleh jalan, depan tu ada longkang. Kalau kita berjalan, mata dah lihat, sampaikan kepada akal. Akal beritahu kepada hati, wahai hati tuanku, di depan tu ada longkang. Kalau kita jalan, nanti kita jatuh. Tetapi kerana tidak mahu penyatuan, tidak ada lagi pergabungan, kerana sebagaimana katakan tadi, hasilnya pemecahan, maka masing-masing tidak ada upaya, tidak ada kapasiti, dan di situ datangnya keputusan daripada hati. Dia jalan juga, lalu jalan, jatuhlah dia di dalam longkang. Kalau longkang tu cetek, tak apa, tuan-tuan dan puan-puan. Bila dia jatuh longkang yang dalam, boleh patah kakinya, mungkin patah tangan dia juga, mungkin kepala dia akan cedera, malah lebih teruk daripada itu, mungkin sampai mati kalau jatuh terlalu dalam, ataupun airnya dalam. Atau mungkin lagi di dalam tu ada juga haiwan-haiwan yang liar, ada ular dalam tu. Kenapa? Kerana berlakunya pemecahan hasil yang nak kita fahamkan tentang COVID-19. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Daripada cerita COVID-19, kita bawakan kepada diri kita sebenarnya. Kita bawakan kepada pelaksanaan hidup kita sebenarnya. Kita bawakan kepada apa yang kita lakukan sebenarnya, kalau kita mahu berfikir.
Maka topik hari ini, topik tentang hasil. Untuk kita faham, bila kita dah tahu hasilnya bagaimana, dah tempat itu jahat, penuh dengan orang jahat, kita elakkan diri kita daripada ke situ. Kita nak berada di tempat orang yang baik-baik, kita pergilah tempat yang baik-baik. Elakkan. Nampak harimau di depan mata kita, oh tak apa harimau tu, aku yakin Allah bersama aku, takkan apa-apa berlaku pada diri aku. Kita lalu ke depan, tekam dia harimau. Bila tekam dia harimau, kita katakan aku dah ditakdirkan mati dimakan oleh harimau. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan, pola-pola pemecahan pemikiran yang tidak lagi mempunyai kewarasan. Allah berikan kita akal untuk kita menilai kebaikan. Allah memberikan kita akal untuk menentukan mana satu yang sepatutnya kita lakukan. Nampak harimau depan tu, janganlah kita beradab dengan dia, kecuali tuan-tuan dan puan-puan, tok guru harimau. Wah, memang saya saya memang daripada kecil ilmu saya mencakar harimau. Harimau datang, nampak saya, harimau akan lari. Kalau begitulah hebatnya tuan dan puan-puan, lalu depan harimau yang lari. Tapi saya berbalik kepada practicality manusia, kedudukan kita atas sifat manusia. Kita tidak akan mampu untuk berhadapan dengan seekor harimau yang buas. Kita elakkan. Kalau kita tidak lakukan perkara yang sepatutnya, kita menuju kemusnahan. Itu yang saya masukkan daripada hasil. Untuk kita faham metafornya, untuk kita faham hikmah di sebalik perkara yang dinamakan COVID-19. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Maka apa yang kita kaitkan selepas ini? Kalau dah dikatakan hasil kepada COVID-19, bagaimana pula dengan Imam Mahdi? Apa sebenarnya yang kita nak sampaikan tentang Imam Mahdi? Kerana kita dah cerita tentang COVID-19. Apabila COVID-19 hasilnya adalah kesengsaraan, keburukan, penderitaan, dan dirumuskan dengan perpecahan, maka Imam Mahdi adalah penyatuan. Dia adalah penyatuan kepada kebaikan, kenikmatan, keindahan, kebaikan, silaturahim, ukhuwah sesama manusia. Beza di antara dua sifat ini tadi. Apabila kita lihat kepada pelaksanaan perjalanan Imam Mahdi, bertentang langsung dengan COVID-19 yang sentiasa membuatkan pemecahan. Sedangkan Imam Mahdi, dia akan mendatangkan penyatuan daripada perpecahan. Kerana pada hari ini, pada saat ini, kenapa Allah berikan kita nikmat untuk berada dalam pengasingan, tuan-tuan dan puan-puan? Saya dah sebut daripada hari itu lagi. Dan cubalah kita fikirkan hari ini, cubalah tarik nafas panjang-panjang, masukkan oksigen dalam dada, biar lapang sikit kepala tu. Fikir betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita ni. Allah asingkan kita. Kenapa? Suruh kita dapat ruang, nak beri kita ruang untuk berfikir apa yang saya sampaikan tadi. Allah dah berikan kita suatu situasi untuk kita melihat apa yang sedang berlaku pada hari ini. Begitu banyak kelompok-kelompok, begitu banyak puak-puak, begitu banyak aliran-aliran, begitu banyak suasana-suasana di antara satu sama lain yang saling menyatakan dialah yang paling benar. Itu belum cerita lagi dari segi aspek perbezaan budaya, perbezaan kepercayaan, perbezaan warna kulit, perbezaan dari segi sosial pemikiran, perbezaan dari segi geografinya. Maka begitu banyak sebenarnya perbezaan-perbezaan yang wujud di atas muka bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jika cerita tentang COVID-19, dia membezakan lagi ini semua. Dah lah dibezakan, dipecahkan lagi, dia pecah sehalus-halus yang dia mampu. Daripada makro dia pecah jadi mikro, daripada mikro dia pecahkan lagi jadi nano, daripada nano dia pecah lagi pula jadi femto, to sampai yekto dah ke bawah lah. Halus. Tetapi apabila pada Imam Mahdi,
daripada yang selalu halus itu tadi, digabungkan menjadi makro semula. Jika ada puak-puak yang berbeza-beza, aliran yang berbeza-beza, Imam Mahdi akan menyatukan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan mengembalikan semua manusia daripada perbezaan kepada titik persamaan. Dia akan mengembalikan manusia-manusia yang saling berbalah kepada satu penyatuan, kepada ketenangan. Dia akan menyebabkan mereka yang berselisih datang untuk berjabat tangan. Dia akan menyebabkan mereka-mereka ini yang salah faham untuk dijernihkan pengetahuan. Tidak ada lagi kelompok-kelompok yang mendabik dada dia lebih hebat, tetapi kelompok-kelompok yang mengangkat tangan untuk membawa kehebatan atas penyatuan. Itulah Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan. Sosok yang akan datang dengan membawa kita penjelasan, yang akan menerangkan kepada kita apakah erti kebenaran, bukan atas perkataan, kebenaran dengan pelaksanaan. Kerana ramai manusia yang menyatakan aku benar, ramai manusia yang mengatakan akulah golongan yang paling benar. Jika itulah yang kita fikirkan sekarang, maka lihatlah apa yang sedang berlaku di dunia pada saat ini. Dominannya COVID-19. Maka sebenarnya balik kepada dominan itu tadi, sedang berlaku pemecahan. Kita kena terima hakikat itu. Maka dengan terima hakikat itu, barulah ada asbabnya, baru ada sebabnya wujud Imam Mahdi di kalangan kita. Imam Mahdi bukan hanya sosok datang untuk berada dalam lingkungan kita sekadar memenuhkan ruang, sekadar memenuhkan suatu posisi. Imam Mahdi datang untuk menyatukan apa yang telah dimusnahkan, yang telah dipisahkan, yang telah dileraikan oleh COVID-19. Dia akan datang, akan membawa semula mereka yang selama ini tidak bertegur sapa kembali menjadi saudara seagama, menjadi saudara yang mempunyai kepercayaan yang sama. Kerana hanya satu sahaja cara hidup yang akan dibawa oleh Imam Mahdi kepada semua, yakni cara hidup kembali kepada Allah yang Maha Esa atas jalan yang telah dibuka oleh junjungan besar kita Rasulullah SAW yang mulia. Dia tidak datang atas faktor untuk sekadar melengkapkan. Dia tidak datang sekadar satu faktor untuk meramaikan jumlah. Dia datang sendiri, dengan dirinya sendiri itu, tuan-tuan dan puan-puan. Nisbahnya menyatukan semua umat manusia. Jadi kita renungkan balik apa yang saya cakap tadi itu. Begitu ramai, begitu banyak sekali perbezaan-perbezaan yang ada di sekeliling kita. Maka bila datang Imam Mahdi, dia akan memastikan perbezaan-perbezaan ini tidak menimbulkan masalah kepada kita semua. Dia tidak akan menimbulkan masalah kepada sesiapa sekalipun. Dia akan menjelaskan kepada kita kenapa perbezaan itu wujud. Maka yang kita cari sebenarnya adalah memposisikan diri kita kepada titik yang memberikan titik itu persamaan kepada perbezaan di antara satu sama lain. Itu yang akan dibawa oleh Imam Mahdi, menghimpunkan kembali semula kepada jalan yang satu, tanpa ada paksaan, tanpa meletakkan apa juga suasana yang menyakitkan sesiapa. Kerana Islam itu indah, Islam itu tidak ada paksaan kepada sesiapa. Kita terima Islam kerana kita yakin kepada Islam, kerana kita melihat kebenaran kepada Islam, kerana kita tahu Islam itu adalah ad-din, Islam itu yang membawa keselamatan. Maka begitulah yang akan dibawa oleh Imam Mahdi. Tak ada kekerasan, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada menuding sesiapa pun. Dengan tenang, dengan senyuman dia, dengan begitu senda gurau yang dia miliki,
sebagaimana sabda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda menyampaikan Islam pada zaman itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati, apabila kita melihat sekeliling, kita lupa diri kita. Apabila kita melihat kecantikan yang ada di luar sana, maka lupa Allah telah mencantikkan kita dengan segala perkara. Apabila kita melihat keindahan pada seseorang, kita lupa bahawa keindahan itu juga kita miliki sebenar-benarnya. Maka inilah kita telah pun lakukan selama ini, mengasingkan diri sendiri kepada realiti, memisahkan tentang apa yang ada pada kita. Maka itulah hasil yang akan dibawa oleh Imam Mahdi kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Secara internalnya, yakni diri sendiri, dan secara eksternalnya, iaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah akan dibawa, dipegang talinya, seumpama tali yang akan kita pegang diikat ke tubuh badan. Tak cukup kuat, gigit dengan raham kita, supaya jangan terlepas tali Allah, la ilaha illallah. Kemudian dibawa kita oleh Imam Mahdi penyatuan kepada hablum minan nas, menghubungkan kita dengan sesama makhluk, tidak memisahkan walaupun sesiapa sekalipun, kerana setiap manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Untung nasib dia di hadapan Allah kita tak tahu. Untung nasib kita juga kita tidak tahu. Maka apa yang perlu kita tahu adalah kita sentiasa tidak ada pengetahuan. Kerana mereka yang sentiasa merasakan diri dia tahu adalah orang yang tidak lagi belajar tentang apa itu ilmu. Begitulah yang akan dibawa oleh Imam Mahdi kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan membawa kita kepada satu dimensi, kepada satu titik, kepada satu arah, sebagai nukleus yang saya sebutkan daripada awal, sebagai suatu titik yang akan menghimpunkan tenaga-tenaga mikro, tenaga-tenaga nano, tenaga-tenaga femto yang ada di sekeliling, melakukan orbit, melakukan tawaf kepada nukleus yang sama, sebagaimana kita melakukan tawaf di Mekah, di Baitullah. Penyatuan umat, penyatuan manusia. Kita tidak boleh menghina sesiapa sekalipun, sebagaimana hasil yang diinginkan oleh COVID-19 yang saya ceritakan tadi. Sesiapa yang terkena, kita akan pandang sinis, kita akan takut dengan dia. Tetapi apabila sampai kepada hasil yang ada pada Imam Mahdi, tangisan duka menjadi tangisan gembira, jeritan sengsara akan menjadi jeritan syukur kepada Ilahi yang Maha Esa. Raungan-raungan yang membawa manusia kepada rasa yang duka cita akan digantikan oleh Imam Mahdi dengan raungan-raungan yang menyatakan keagungan Allah pada setiap masa. Bumi akan makmur, bumi akan aman sentosa. Haiwan akan datang menyerahkan diri kepada manusia. Sembelihlah aku, ambillah daging aku rela untuk menjadi korban kepada kamu, wahai manusia. Begitu haiwan tunduk datang serah leher kepada kita. Tidak ada manusia yang akan lagi lapar, kerana semua bersekecupan. Kerana apa? Kerana semua manusia telah disatukan. Mana yang lebih memberi, mana yang kurang. Mana yang kurang tidak dilupakan. Mana yang lemah, yang gagah akan tolong junjungkan. Mana yang miskin akan dipastikan berkecukupan. Bukankah itu indah, tuan-tuan dan puan-puan? Bukankah itu idaman yang kita inginkan? Bukankah itu yang menjadi satu impian hidup kita sebenar-benarnya? Kita berceritakan satu tempat menuju kepada satu arah
yakni kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyediakan suatu lokasi yakni syurga Firdaus yang disediakan kepada kita semua hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Semoga kita menjadi golongan-golongan yang sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan. Namun untuk kita sampai ke situ, tanpa ada dunia, kita tidak akan menempuh akhirat sampai bila-bila. Kerana akhirat itu kekal abadi, dunia jembatan untuk ke sana. Tanpa kita menempuh jembatan di dunia sebagai suatu ladang kepada kita semua, untuk kita menuai hasil yang kita akan bawa kembali ke akhirat, maka kita tidak akan ada perjalanan untuk ke sana. Pertama, kita kena menerima hakikat betapa bertuahnya kita, berapa beruntungnya kita Allah telah lahirkan, dan kita mempunyai peluang untuk kembali berada di dalam satu ruang yang sangat nikmat, sangat indah, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala, bersama junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para anbiya, para wali, para syuhada, yang mana sentiasa meraih-raihkan di dalam syurga dengan penuh nikmat, dengan penuh keraian, dengan penuh majlis kenduri tak putus-putus, makmur. Dan itu hanya boleh berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita memahami, kita dapat membawa diri kita kembali. Persoalan hari ini yang saya ceritakan daripada semalam dan hari ini, hubungan kita dengan Allah itu kena jelas. Hubungan kita untuk berjalan kepada Allah itu kena jelas. Di dunia inilah akan menentukan sama ada kita akan capai tempat yang akan memberikan kita kenikmatan, atau kita akan sampai ke satu tempat yang akan mendatangkan penderitaan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di mana juga berada, saya bercakap dengan bahasa begini bukan saya nak mereka-reka. Ini bahasa saya, ini cara saya bercakap, supaya saya sampaikan itu jelas dengar, jelas bahasa, jelas penyampaian saya. Kerana saya takut, saya khawatir apa yang saya sampaikan itu jika tidak jelas akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan suatu suasana yang akan memecah belahkan. Apabila itu berlaku, bermakna saya telah pun mengambil hasil resepi daripada COVID-19. Sedangkan apa yang saya nak lakukan, saya nak capai impian saya, dan saya yakin juga tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang saya kasihi semua, memiliki impian yang sama seperti saya. Kita nak sama-sama berjalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi membawa penyatuan. Berbeza apa sekalipun pendapat, memanglah patutnya dalam keadaan sekarang. Kerana itulah adanya Imam Mahdi pada saat ini di samping kita. Kalau kita tidak ada perbezaan, kalau semua sudah ada penyatuan, semua dah ada kefahaman dan tidak ada masalah, apa perlu datangnya Imam Mahdi pada saat ini? Begitu juga apa perlu datangnya Rasulullah diutuskan oleh Allah kepada kaum jahiliah, kerana jahil, tidak mengenal Allah, tidak mengenal apa itu Islam, tidak mengenal apa itu kebaikan. Allah kasihkan kepada hamba-hamba dia, diutuskan junjungan besar, diutuskan para nabi, para rasul, dan diutuskan yang terakhir yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum pada saat yang mana manusia jahil. Berbeza fasik dengan jahil, ya. Kerana fasik berbeza dengan jahil, harus difahami dalam soalan tadi. Ini bukan topik untuk saya bercerita tentang itu, tapi saya masukkan jahil, tidak mengetahui. Orang fasik ini dia tahu tapi dia menolak. Tapi saya bercerita tentang persoalan orang-orang yang jahil pada zaman itu. Maka apabila datangnya Imam Mahdi, pasti kita juga dalam keadaan yang jahil, tak tahu apa-apa. Kita sangka kita tahu, sangka kita menyatu padukan, tapi sebenarnya kita mecah belahkan. Bukan hanya mecah belahkan orang-orang di sekeliling kita, diri kita sendiri kita telah pecah belahkan. Hubungan kaki, tangan dan sebagainya yang saya katakan tadi, yang saya sampaikan tadi, tuan-tuan dan puan-puan.
maka Imam Mahdi akan menyatukan ini semua. Imam Mahdi akan membawa ini semua kepada kita. Barulah ada sebab kenapa dia ada di samping kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya mengambil kesempatan ini dalam saat lockdown. Dan dalam saat tidak ada apa-apa nak buat, saya duduk dalam rumah ni pun, saya menulis buku, saya menulis journal. Saya akan ada buatlah 2-3 perkara, buat pembangunan software, saya membangunkan kajian-kajian yang lain-lain. Sebab tak boleh nak pergi ke mana-mana, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya ambillah kesempatan ini untuk saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan membuat video-video ini, berdiskusi, saling sampai menyampaikan. Bukan kerana saya pandai lebih daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dah saya ada pengetahuan begini, maka saya sampaikan. Dan bukan soal untuk memaksa sesiapa pun menerima apa yang saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu, yang telah saya lakukan. Saya tidak akan menyampaikan apa yang saya tahu, yang saya belum lakukan. Apa yang saya sampaikan adalah ilmu yang saya miliki. Saya tidak mau ambil ilmu orang lain, orang sana, orang sini. Saya yang akan menempuhnya. Saya yang akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Maka saya kena bertanggungjawab atas diri saya. Maka saya kena menerima hakikat apa juga berlaku. Saya accountability. Saya kena terima. Saya yang bertanggungjawab dalam soal itu tadi. Maka apabila saya bercakap dengan tuan-tuan dan perempuan, itu tanggungjawab saya untuk saya sampaikan. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, saya ambil sekali lagi peluang untuk bercakap ini dalam saat ini. Kerana selepas ini saya akan keluar lagi. Saya akan musafir banyak lagi tempat yang saya tak singgah. Baru 3/4 dunia. Saya nak pergi sampai 10 seluruh dunia. 3/4 dunia itu pun nak haluskan lagi. Dan bila saya berjalan semula tuan-tuan dan perempuan, saya tidak ada masa lagi untuk saya membuat sebegini. Inilah nikmat yang Allah bagi sementara dapat saya berdiskusi dengan tuan-tuan dan perempuan. Jadi janganlah mengharap untuk saya berada sentiasa dapat menyampaikan sebegini kepada tuan-tuan dan perempuan. Ada masa saya akan dapat berikan. Kalau tidak, selepas saya keluar daripada situasi ini, dan saya akan bergerak ke negara lagi yang telah ada dalam senarai untuk saya gerak. Mungkin tuan-tuan dan perempuan akan dapat video, lihat perkembangan saya mungkin seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Tapi saat ini adalah saat nikmat yang sangat besar daripada Allah. Hari-hari saya buat video. Jadi tuan-tuan dan perempuan, di bawah description di sini ada grup Telegram. Ya. Ada grup Telegram, saya ada di dalam tu. Ya, dari bawah ni. Tengok dalam description. Jadi sesiapa yang nak bersama, nak berdiskusi dalam satu ruang Telegram, kami berbincang secara ilmiah. Tidak ada kekesaran, tidak ada salah menyalah, hukum-menghukum, tidak ya. Perbincangan misteri akhir zaman dalam grup Telegram ini, bolehlah tuan-tuan dan perempuan masuk ke situ. Kita bergabung di situ. Ingat ya, hasil Imam Mahdi pergabungan. Kalau tak dapat kita bergabung secara fizikal buat masa ini, kita ambil hasil yang dibawa oleh Imam Mahdi, bergabungkan diri kita dalam dunia maya, paling tidak pun dalam Telegram group yang ada sekarang. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian yang saya hormati, sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada yang telah memberikan input-input dan memberikan komen-komen yang positif. Dan ada juga yang memberikan saya peringatan-peringatan, menasihati saya berhati-hati dan sebagainya. Itu semua adalah suatu nikmat bagi saya kerana ada yang prihatin, ada yang sayang pada saya rupanya. Ya. Walaupun tak pernah jumpa, tak pernah berkenalan secara langsung, tapi seolah-olah kita dah rasa macam sahabat, kenal lama. Inilah nikmat ilmu, inilah nikmat penyatuan, hasil penyatuan yang nak dijelaskan pada topik kita hari ini. Imam Mahdi membawa penyatuan dan COVID-19 membawa pemecahan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, semoga kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga diri baik-baik, ya, jaga keluarga, ya, ingat pada Allah, jangan lupa solat, jangan lupa jalankan perintah kita kepada Allah. Semoga kita mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapat laluan yang sangat luas, membuka jalan menuju kepada jalan Allah.
terhindar kita daripada segala fitnah-fitnah yang membawa kita kepada kesengsaraan, lalu kita kembali dengan senyuman bergandengan tangan dengan pasangan menuju ke satu tempat yang mana menantinya para syuhada, para anbiya yang akan meraihkan kita untuk bersama dengan mereka di satu kawasan, di satu tempat yang kekal buat selama-lamanya, kebahagiaan di dalam syurga. Assalamualaikum, salam sejahtera.